Okay, looking at Islamic view, Islamic perspective on science. Okay, before we continue on Islamic view, I would like to give you some tasks to do. So far, half an hour we cover. You need to write down the notes and give your idea what I'm talking just now, what I have explained and elaborate. Write down the notes and please make sure that the notes being submitted in the portal. Boleh? Okay, saya ulang balik Alright, you need to submit the notes in the portal. So I believe that you guys already equipped with the skill of using the portal. You need to submit in the forum tab. So siapa-siapa yang tadi dah buat nota, senanglah. Siapa yang belum buat nota, check balik video ni. Okay, what we have discussed, write down the notes and just submit it. Whether you want to submit in terms of picture because you have write during the discussion, or you might listen and use your handphone, just type the content. Alright. Okay, good. Next one, Islamic view. Islamic view. Why it's so important to put Islamic view in every of our subject? Because one thing that I've learned in Islamic university that apply in our Islamic college is that we want to Islamize the knowledge. That is one of our motto and our aims and goals and target, our vision and mission, to ensure that every single Muslim at least, or every single student that study in this Muslim university, Islamic university and colleges, this IPT institution, we want them to know actually there are a lot of things that relate with Islam, and maybe most or all the things should be related to Islam, especially when you talk about science. When you study science, at the end of the day, they found out the Supreme Being, Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, shows the evidence of His existence. Okay, kita ada Quranic verse yang menunjukkan sebenarnya Allah cuba menyampaikan dan memberitahu manusia tentang kehebatan Dia. And when you read the Quran, many ayah talking about observing His signs of His greatness. Tolong perhatikan tanda-tanda kebesarannya tadi. Okay, so when you study science, when you look into yourself, and when you study human, for example, when you understand that we are from a single cell, let's say, and because this is what you get when you learn about biology. Human come from a single cell that combine with another cells, become zygote and then embryo and then fetus and become a baby, become a human. And this human, from the scientific view, found that we have a lot of system in our body, and all this system is a combination of some other organs, and this organ is another combination of tissue, and this tissue coming from a different type of cells. Contoh, for example, kita ada sistem, katalah sistem pernafasan. Kita belajar dulu berapa banyak sistem dalam badan manusia. Nanti list down. Okey, ada soalan kat situ. Malay boleh ke sir? Sebab saya buat dalam Malay. Okey, boleh nota kan. Acceptable. Boleh diterima. And then this system nanti tengok berapa banyak sistem daripada manusia combining of organ tadi. Organ apa yang ada dalam sistem pernafasan? For example, like respiration. Organ yang ada dalam sistem pernafasan ialah paru-paru. So macam mana paru-paru ni boleh terbentuk? So saintis kaji kata dia adalah gabungan tisu yang berbentuk paru-paru tadi. Dan tisu ini adalah hasil daripada sel-sel yang
berhubung antara satu sama lain. Papa. Yes, baby. Heaven lah. Nak yang ni, nak yang ni tapi nak kemas dulu. Okey. Nanti tunggu apa kat bawah Papa tukar paper Heaven tukar paper Papa. Ya, Papa ada kelas ni, baby. Tapi tukar paper Heaven nak warna pink. Papa black. Tapi kan ada warna blue tadi. Ada blue tadi. Tanya mama. Alright guys, so sorry, this is the first time. Alright. Okay, continuing from that. Yes, lung. Okay. So from that, cells of lung combine become a tissue, become the whole organ, and it carry out its own function. What is the function of the lung? To be exchanging gases and carbon dioxide and oxygen. And then we learn details. Inside the lung we have alveolus, we have the bronchioles and bronchus, and connected to our trachea. So this is just one example of system. What other system that we have? Just now we are talking about chewing and the food intake. That is the digestive system. How come they know to run whole system smoothly? At the end, scientists say that there must be a controller of all these things that happen naturally. Another example is that this okay, ada interruption sikit so sorry. Alright, continue. Okay, to understand this, one of the point delivered by a boxer, a boxing athlete. Paper black ada. Okay. Ada paper yang ni je. Okay. Nak tukar? Mana boleh, Papa tengah guna. Tu. Mana boleh Papa guna ni? Bagi Mama blade. Okay, bagi Mama blade. Bagi Mama dulu. Tanya Mama. Papa tengah guna. Janganlah, baby. Tanya Mama. Tanyalah Mama dulu. Bagi ni kat Mama dulu. Bagi kat Mama. Alright, so sorry again. Never happened before. Okay, this boxer say that showing a glass and he asked some audience in front of him talking about, can I say that this glass made by itself? Of course, everyone answered no. They know that the glass that used to drink the water is made by someone, or at least a factory. And even as simple as a glass, and what is the glass component is made up from a sand, and glass ni dia buat, yang kaca ni dia buat daripada pasir. So nak buat gelas daripada pasir ni, ambil pasir, proses yang kilang pun semua, becoming that glass, and the function of glass is to pour water inside and use to drink. Thinking about that, look back into ourself, our system. Janganlah kacau. Pergi kat Mama. Dah. Papa tengah kelas. Dah bagi Mama. Okay, duduk bawah. Yang tu. Bagi
kelas? Suka lah ibu. Okey, pergi ambil ibu handphone. Mana tu? Pergi ambil ibu handphone dulu. Papa nak suka pibai ke? Pergi ambil ibu. Ya, bawa kelas ya. Ibu dia ada suami. Ya. Apa ada kelas? Jadi Pak bagi kacau ni. Dah lah dia. Alright. Come again. I'm so sorry, guys. Okay. Looking back into ourselves, we have a lot of system, and all the system function by itself with its own style. This make scientists try to figure out how all this happen. If the glass, a very simple function and rule, is made by human, so how about human who have too many roles to play? Who made us? Understand that there must be a really powerful creator. That's how to understand it. Okay, and this provide irrefutable proof. Maknanya satu bukti yang tidak boleh disangkal lagi. Ultimate evidence, bukti yang begitu unggul, julung kalinya kewujudan Tuhan. So ada kaitan antara sains dengan religion, Islam. Okay, alright. What else we have here? Continue from that, which give life to everything. So we understand that this God, and the only God, and this one, Allahu Ahad ni, yang memberi nyawa, kehidupan kepada semua benda. And walaupun kita mungkin bahagikan antara benda hidup dan bukan hidup, tapi ada satu kes yang mungkin memahami benda hidup yes ada nyawa, benda bukan hidup pun mungkin bernyawa. Because Allah say kullu nafsin, setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, akan menghadapi maut. Mungkin kita nampak jelas benda hidup yang kita klasifi sebagai haiwan, tumbuhan dan manusia ni ketara hidup dia dan mati dia. But what about others? And mungkin juga ada macam buah yang hancur selepas dia masak ranum, mungkin dia juga hidup dan mati. Mungkin batu yang kita nampak besar dan kemudian dia hanya hancur pun mati. Because one day everything will be perish, semua akan hancur dan berkecai, gone. Okay, and He make all dimension possible. Everything that happen in this earth control and rules by Him according to His will. He allowed it to happen. He made it happen. And to understand this, so that people would have the idea of He is so much powerful with all the mighty that He has, and we need to submit to Him. Kan? Bila saintis barat tu especially, bila dia akhirnya dia kata mesti ada pencipta yang mengawal segalanya, dan tentu pencipta ini nak apa daripada kita selepas diciptakan, and dia rasa macam kagum dengan ciptaan tu. What is the needs of God towards us as human that can think, that can live, that can build, that can write things? So that's why they study Quran. He creates the whole universe, which governed by the law of nature. So sebab itulah kita sentiasa mengkaji segala yang diciptakan Tuhan, dan kita tengok kepada peraturan yang Tuhan ciptakan di sebalik kejadian, dan akhirnya kita akan tunduk kepada pencipta ni. Macam tu. Alright. Any more questions so far? I think we go on to the last slide. Okay. Ada dua lagi kot. It's necessary for us to understand the meaning and the concept.
akhirnya dengan belajar sains lah, we can understand it. We can get the meaning behind what the Quran said. Sebab bila Quran suruh kita observe, dan di sebalik perhatian tu ada tanda kebesaran Tuhan, dengan kajian sains lah kita dapat relate kan apa maksud Tuhan. Kenapa kita kena lihat kebesaran Tuhan? Dan rupa-rupanya Tuhan memang suka dan nak kita tahu kehebatan dan kebesaran dia, keperkasaan dan kekuasaan dia. So we question, ada timbul soalan, siapakah manusia yang paling tahu tentang Tuhan, kebesaran dan kehebatan dia ni, keperkasaan dan kekuasaan dia? Maka akhirnya kita dapat satu jawapan. Semua rasul, para rasul, nabi, anbiya mengetahui tentang kehebatan Tuhan sebab mereka lah yang paling kenal Tuhan. Ditambah pula mereka yang menerima wahyu dari Tuhan. And that is why certain story of the prophets shows that they are doing the same thing. Study about the creation. Contoh macam Nabi Ibrahim AS. Bila melihat matahari, melihat bulan, dia bertanya, adakah ini Tuhan? Kenapa tengok matahari dengan bulan? Kan? Sebenarnya nak buat kajian. Wish, hebat matahari ni dengan fungsi dia untuk mengeluarkan cahaya. Tengok bulan pula, oh cantiknya malam purnama. Kan? But both of them gone certain times. So God, Tuhan, mana boleh hilang? Maka turunlah wahyu. Sehingga dia bertanya pada Tuhan, wahai Tuhan, tunjukkan aku kuasa-Mu. Kan? Tuhan tanya balik, tidakkah kamu yakin? Nabi jawab balik pula, bukan tak yakin, tapi nak menambah keyakinan. So that is a part of the experiment where Allah Ta'ala giving answer through experiment. He asked Nabi Ibrahim to find 4 type of birds. Different kind of birds. Katanya ada burung merpati, burung gagak, burung merak dan burung hutan. So find these 4 birds, and then cut them, mix them, and make sure divide them into 4 places. And lastly, call for them. Dah cincang, lumat, campur, gaulkan, pisahkan pada 4 bahagian, letak pada 4 tempat dan panggil. Experiment. So in front of his eyes, all the 4 birds come together to alive. Sebab zaman dulu mungkin belum sampai waktu untuk manusia mengetahui macam mana boleh benda yang mati, hancur, lebur ni tiba-tiba tercipta balik. Hari ni kita mungkin nampak dari sudut komputer, grafik, design and so on. But last time without all the technology like us today, they have this question. So they made their own experiment. Same goes to Nabi Musa AS. Nabi Musa mengetahui keperkasaan Tuhan ni. Semua ke yang Tuhan ni kawan? Yang ada di langit, yang di bumi, yang di laut, di hutan, everything. So knowing that through his own research. Kalau kita belajar sains, kita kata, virus ni Tuhan buat. Oh, ini hidup di air pun Tuhan buat. Pokok macam ni pun Tuhan buat. Mineral dalam tanah pun Tuhan buat. Kalau kita buat semua benda ni, apa jadi? We feel exhausted, fatigued. We feel tired. So he asked God, do you feel that? Nabi Musa tanya pula Tuhan, adakah kamu letih, mengantuk, menguruskan semua perkara ni? Terlalu detail kan? Tuhan bagi jawapan dengan suruh buat eksperimen juga. Dia kata pegang 2 botol kaca, depakan tangan. Up to one point, kalau kita pegang botol kaca, depakan tangan, how long can we stand? And then we feel fatigue, we feel exhausted, we feel tired. And what happened? We feel asleep, tertidur, terlena. Apa jadi? Macam kita pegang handphone, tunggu kawan kita WhatsApp, tiba-tiba terlepas. Oh, tertidur rupanya. Kenapa boleh terlepas? Sebab tertidur. Tertidur boleh menyebabkan kita terlepas. Jatuh handphone kita. Jatuh jugalah botol kaca itu dan pecah. Kan? Itu bukan Superman. Oh, sempat tangkap sup. So what happened? God tell
Nabi Musa. And show to him, if this happen to you, same goes to the whole universe. If, let's say, I asleep and feel tired, manage everything in this world, the whole universe will collapse and hancur lebur. Okay. Get it? Yes, betul tu. Tak lama tahan, penat dan terlepas daripada yang pegang. Begitu juga dengan alam. Kalau Tuhan mengantuk dan letih, tertidur, maka alam ini akan hancur seperti mana hancurnya botol yang jatuh tadi. So, sepanjang hidup dan hayatnya alam ini, selama itulah pengurusan, penguasaan, pentadbiran Tuhan. Oh, baru faham. Kan? Bila kaji sains, then we can answer all this question and feel he not just an existent. Bukan Tuhan tu wujud semata-mata, tapi Tuhan tu dipanggil Rabb. Man, sebab tu kita sebut dalam surah Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila ulama tafsir, ulama ni bukan semata-mata bidang agama. Ulama ni maksudnya pakar dan bijak pandai yang zaman dulu ulama ni mereka juga adalah pengkaji sains. Bidang kemis ke, bidang bio ke, bidang fizik ke, they are the one. So we want to be at least kind of the same of them, kalau boleh. And to understand the meaning and concept tadi. So bila kata Rabb dalam ayat Quran, when you say it, you can feel it. Oh, patutlah Allah menyebut nama dia. Puji bagi Allah, Tuhan, penguasa, pentadbir, alamin, sekalian alam, alam semesta. Dan tambah lagi mufti pernah cakap, alamin ni bukan satu alam, banyak alam. Banyak alam. Alam macam mana? Yang kita nampak pun dah banyak. Alam manusia, alam haiwan, alam tumbuhan. Mungkin alam yang kita dihijabkan daripada nampak. Kan? Banyak rupanya alam. Alam jin, alam malaikat. Yang fizikal pun belum tentu kita nampak, apatah lagi yang terselindung. So this is to understand the concept of His greatness. Alright? So need to study science. And because of that, we need to use our mind to get to know the world and try to comprehend it. Kita cuba ambil tahu beberapa perkara yang mampu, bukan boleh kita tahu semua, dan kita cuba faham secara detailnya apakah yang Tuhan cuba sampaikan, supaya akhirnya nanti, sebab dalam ayat Quran tu disebut akhirnya nanti, siapa yang ada buku nanti boleh check, the meeting of your Lord, ada perjumpaan dengan Tuhan. That's the thing. When you come back to the next life hereafter, there are only two paths. Whether you're going to be granted the heaven or you're going to be punished in the hellfire. How can you be granted the heaven? Allah make a condition, syarat, terms. You need to know Him. Meeting with Him, get to know Him in this worldly life. Dalam hidup dunia ni, kena kenal dia. Siapa yang berjaya kenal Tuhan masa dia hidup, maka selepas kematian, kehidupan akhirat, dia ada chance untuk jumpa dengan Tuhan dan dianugerahkan hadiah syurga. Kenapa syurga? Saya baru dengar satu ceramah Ustaz Syamsuri, mungkin ada juga yang kenal. Dan dia bagi satu hadis bagi tahu ada seorang manusia ni, Nabi cakap, di dunia ketika hidup penuh dengan kesusahan, kepayahan, kesukaran, penyeksaan, keperitan, penderitaan. Lebih kurang macam itulah nak bagi maksud kepada hadis tadi. Dan bila bertemu dengan Tuhan, mungkin ada perkara yang Tuhan suka dia buat di dunia dulu, Tuhan hadiahkan dia syurga. Tuhan perintahkan malaikat ambil dia, celupkan dia seketika dalam syurga. Mungkin juga sepantas sedetik, seketika tu. Macam kita celup dalam air, pap, tarik balik. Kan? Letak tangan, ambil balik. Kemudian
Diperintahkan malaikat tanya dia, ketika kamu hidup di dunia dulu, adakah kamu merasai keperitan, kesukaran, kepayahan, penderitaan dan sebagainya? Dia jawab, wallahi, yang dia bersumpah dengan nama Allah, aku tidak kenal erti itu semua. Hilang daripada diri dia tadi yang rasa susah, payah, sukar, derita, perit, hanya kerana seketika dimunculkan depan dia syurga. Sebab tu ramai orang pilih nak syurga. Begitu juga dengan seorang manusia ni, hidup di dunia dengan penuh kemewahan, kenikmatan, kemegahan, kekayaan, kehebatan. Semua dia dapat, semua dia ada. Tiba-tiba sampai jumpa Tuhan, perkara yang dibuat kat dunia menyebabkan Tuhan murka dan nak masukkan dia dalam neraka. Sama kes macam pemuda yang awal tadi, celupkan dia seketika, kemudian tanya pada dia, apakah erti nikmat ketika kamu hidup dulu? Dia pun jawab dengan sumpah, wallahi, belum pernah aku rasa apa-apa nikmat. Betapa neraka tu begitu dahsyat. Alright, so meeting with God, kalau masa itulah baru kita nak kenal Tuhan, terlambat lah. Kan? Macam kes kita ambil exam. Masa exam tu lah baru kita tahu, oh ya, apa ni jawapan ni. Dah dapat jawapan baru tahu, alamak, jawapan kita semua salah. Kan? Bayangkan kalau sebelum tu kita dah tahu jawapan dah, keluar soalan, kita boleh jawab, kita pun tengok, oh betul lah jawapan-jawapan tadi. Sebab kita dah tahu, dah belajar dah. Samalah macam di dunia ni, we need to know God through His creation. Sebab tu kena by discovering the natural phenomena. Okay, any question so far? Ada soalan? Nak tanya? Alright, 2 minit lagi sebelum kita habiskan 1 hour of our discussion today. And if you have any question, just write down there. If you have any feedback, you can make some comment. Before we end, I'm so sorry for the interruption just now. And be reminded to do the first phase of our task today. Task yang pertama tadi adalah untuk pastikan segala nota tu dimasukkan dalam portal kita. Saya dah buka dah dia punya forum tab. Tengok kat forum tab ada note 1 and masuk dalam introduction science, and then klik kat situ, reply kat situ, sama ada nak post you punya snap gambar picture of your notes or you want to write it down. So your choice. Ada yang hantar gambar, ada yang salin balik. Number 2, exercise number 2, task number 2 is that about the Islamic view. So Islamic view ni, I want you to search for science and Islam. Any information related with science and Islam. Okay, so 2 hours left. Bolehlah buat dua-dua tu. Siapa yang dah tengah buat sekarang ni dah boleh siap dan boleh sambung buat the other task. Okay, any question? Sir, macam mana dengan vaksin? Oh, Mia tanya adakah macam sejenis eksperimen? Okay, good question. Soalan terkini, isu semasa hangat juga diperbincangkan. Okay, about vaccine, number 1, throughout times there are a lot of vaccine being produced. The function of vaccine is to make sure that humankind being resistant towards certain virus and bacteria that might harm us. Dalam penemuan vaksin ni, kebanyakan masa tujuan untuk memastikan kehidupan manusia tadi terhindar daripada kemudaratan setengah virus dan bakteria. Dan dalam Islam, kita membenarkan penggunaan vaksin sebab itu adalah sebahagian daripada proses kehidupan. Bermaksud kalau seseorang tu berpenyakit, dia bertanggungjawab untuk mencari penawar. Dan memang kehidupan dunia dijadi sebegitu rupa. Even Nabi pun sendiri bagi tahu setiap penyakit ada penawar. Dan kita kena berusaha menjadi penawar tersebut, melawan penyakit tadi.
Boleh kita nak berserah dan pasrah, tapi sebenarnya ada perintah untuk berusaha, kan? Okey. So terpulang pada kita nak berusaha ataupun nak membiarkan. Alright. Itu yang pertama. Dan sepanjang kita menggunakan vaksin, sepatutnya dia bukan eksperimen kepada kita. Biasanya eksperimen ini berlaku kepada haiwan seperti tikus makmal dan juga beberapa jenis haiwan lain yang diguna pakai untuk menunjukkan keselamatan vaksin tersebut kepada benda hidup. Okay. So, kalau ia selamat, kemudian mungkin juga ada beberapa orang manusia yang menjadi percubaan. Okey, contoh manusia percubaan ni macam mana? Mungkin juga yang terpenjara, mungkin juga mereka yang telah dihukum mati. So, terpaksa mengambil kira beberapa perkara, kan? So, tu di alam sains lah. Okey, untuk kita, macam saya sendiri pernah ambil vaksin. Yes, saya hidup di Malaysia dengan diwajibkan oleh pemerintah untuk ambil vaksin. Kenapa kena ambil vaksin? Sebab kalau penyakit itu menyerang saya mungkin sakit, demam dan mempunyai penyakit tersebut. Okeylah kalau ia melibatkan saya saja, tapi sebab saya hidup dengan masyarakat, maka kemungkinan penyakit yang saya ada tadi, kerana ia menjangkiti saya, ia boleh menjangkiti orang lain. So dalam Islam dilarang menjadi punca kemudaratan orang lain. Tu antara sebab kenapa ambil vaksin. Boleh juga ada orang dia anti vaksin, terpulang pada dia. Tapi kalau kerana dia anti vaksin, kemudian dia dijangkiti penyakit dan penyakit tersebut tersebar kerana dia bertanggungjawab besar. So kalau dia nak anti vaksin, boleh duduklah hutan. Kalau dalam Islam lah. Okey. Vaksin yang terbaru, vaksin coronavirus ni kita persoal. Sebab apa? Sebab adakah ia menjadi eksperimen kepada manusia hari ini? Biasanya untuk diwujudkan vaksin, dia memerlukan masa. Ketika coronavirus tersebar, saintis dah beritahu, masa paling singkat untuk buat vaksin ialah setahun 6 bulan. 18 bulan. Setahun setengah. Hari ni belum setahun lagi. Mungkinlah nak setahun lah sebab dah Disember. Kan, tersebarnya. Tapi 6 bulan lagi baru boleh keluar vaksin. Cuma beberapa institusi, mungkin company yang develop vaksin tadi dah mula menjual vaksin tadi. Mungkin juga ia berkesan, tetapi untuk memastikan keselamatan vaksin tersebut, dia perlukan masa lagi untuk mengkaji. Tapi kalau dah keluar awal, maksudnya mungkin itu adalah eksperimen. Adakah kita berani ambil vaksin tersebut? Kita menolak kalau kita diberi pilihan, kan? Sebab belum test, baru nak test. Yang kita risau sebab kerajaan dah 2-3 orang menteri-menteri ni dah sebut pasal vaksin yang akan bawa masuk ke Malaysia ni. Kan? Okay. Sama ada kita akan dijadikan bahan uji, mungkin. Kalau kita boleh tolak, terpulang. Sebab dia belum pasti selamat berbanding vaksin yang selama ni kita ambil. BCG, kan? Macam rubella ke, kan? Sebagainya lah. Okay? Kan? Kancing gigi ada, kan? Penyakit dia bercampak, semua tu dah terbukti selamat, kecuali yang terkini ni. So kita mungkin kena tunggu 2-3 tahun betul-betul selamat, baru kita boleh guna vaksin tersebut. But of course it depends on what we going to face, and by now we can see the numbers are increasing. Sebenarnya selain daripada vaksin developed through drugs, and sometimes they say haram, sampai Menteri Agama terpaksa keluar kenyataan, kalau vaksin itu dari sumber yang haram pun jadi halal kerana darurat, so pakailah. Kalau kita nak pergi natural vaksin yang memang selamat dan halal, ada. Saya sendiri mengamalkan banyak jenis makanan kesihatan yang selamat. Katalah kita pilih yang simple, pergilah pada benda-benda asas yang Nabi sebut. Contoh macam madu, ataupun macam doktor kata vitamin C. Cuma vitamin C ni dia ada peringkat dia lah, kan? Ni ada juga saya bagi lecture tentang kesihatan. Contohnya, ada company yang ambil vitamin C yang tahap A, grade A. Ada juga company yang jual grade C. Kenapa ada grade A, B, C? That's normal in life. For example, ambil simple kurma. Kita tahu kurma sebab kita makan kurma. Ada tak kurma ni banyak grade? So grade yang pertama sedap, grade yang kedua mungkin kurang sikit, grade yang ketiga langsung teruk. Yang fail, apa dia buat?
Dia buat jus-jus kurma lah. Kan? Contoh macam tu. So sama juga macam vitamin. Ada vitamin yang level dia high grade. Agak-agak kalau pergi hospital, grade A ke B? Kemungkinan besar C atau D, sebab harga dia RM20 saja. Kita bayar RM1 dapat ubat kan. Tapi kalau kita pergi farmasi, ni mungkin harga yang RM10-20. Tapi kalau kita tahu kat mana nak cari, ada company yang dia memang terselindung. Bukan dia sengaja nak selindung, tapi kalau dia expose kan, ada beberapa konspirasi ataupun teori yang mungkin payah nak kita explain kan. Dia mungkin yang berharga 100-200. Dan saya pernah dengar kan, makanan tambahan yang vitamin ni berharga 1,000-2,000. Ada. So dia mesti high class punya. Macam itulah Okey. Kita jawab ke soalan? Alright. Itulah memang cepat. So you can read and a lot of information inside, and even macam saya cakap tadi, ada konspirasi, malah ada yang kata dalam vaksin tu dah ada chip yang akan mengawal manusia. It depends lah. And apa pun, kalau cerita pasal corona ni, saya merasakan dunia ni dah sampai penghujung. So cepat-cepatlah belajar sains untuk kenal Tuhan. Moga-moga dengan kenali Tuhan, Tuhan terima di akhirat nanti. Alright, so far any more question? So that's it for today. Thank you so much for your attention. Siapa-siapa yang miss, nanti inform kat dia orang. Saya akan bagi link ni. See you in the WhatsApp group if you have anything. That's all. Bye. Assalamualaikum.